Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada minggu ini untuk subjek sains kita akan masuk tajuk yang baru. Seperti yang kamu boleh tengok pada dalam video ni, kita akan masuk unit 2, peraturan bilik sains. So sebelum cikgu teruskan, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 11. Okey, baiklah, peraturan bilik sains. Untuk kamu murid tahun 1, mesti kamu tak pernah lagi masuk ke bilik sains. Okay, jika kamu datang ke sekolah pada minggu hadapan, kamu akan kenal bilik sains, yang mana bilik sains adalah bilik ataupun makmal tempat kita menjalankan aktiviti sains ataupun eksperimen sains. Okey, so untuk masuk dalam bilik ni, kita ada peraturan yang kamu perlu patuhi. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jadi kamu kena faham dan ikut peraturan ni supaya tidak berlaku perkara yang diingini. Okey, jom kita buka muka surat 12. Okey, mematuhi peraturan bilik sains. Jika kamu tengok pada muka surat 12 dan juga 13, ada beberapa peraturan bilik sains yang kamu perlu ikuti dan yang kamu perlu buat dan juga yang kamu tak boleh buat. Okey, jom kita lihat satu per satu. Okey. Tengok yang pertama. Peraturan yang pertama, jom kita baca sama-sama. Beratur sebelum masuk ke bilik sains. Tengok apa murid-murid tu buat. Sebelum kita nak masuk dalam bilik yang khas, terutamanya bilik sains yang mempunyai banyak barang, kamu perlulah beratur terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik sains. Tak boleh bertolak-tolak, beratur dalam barisan, lelaki satu barisan, perempuan satu barisan. Dan bila cikgu bagi kebenaran untuk masuk ke dalam bilik, baru kamu boleh masuk ke dalam bilik. Okey, ingat tu, beratur. Okey, lihat yang kedua pula, peraturan yang kedua. Yang bawah ni, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Selepas kita dah guna bilik tu, kita mestilah bersihkan dahulu. Yang mana yang kotor kita kena sapu, kita kena bersihkan, buang sampah, kemaskan kerusi, alatan yang kamu gunakan. Tak boleh selepas kita guna bilik sains kamu tinggal. Siapa nak kemas? Jadi adalah menjadi tanggungjawab murid dan juga guru untuk sama-sama bersihkan dan kemaskan bilik sains. Okey, tengok muka surat yang ke-13. Okey, peraturan yang ketiga yang kamu perlu buat. Ini peraturan yang ketiga. Minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Contohnya ada guru dan murid lain di dalam bilik sains, kamu lambat nak masuk ataupun baru nak masuk, baru tiba ke bilik sains, ketuk pintu dulu, knock. Cikgu, izinkan saya masuk. Minta kebenaran, minta izin guru terlebih dahulu sebelum masuk. Dan cikgu kata okey, silakan masuk, baru kamu boleh masuk. Tak boleh cikgu tengah ajar, ada murid lain dalam bilik sains, kamu lari masuk terus. Tak boleh, ya. So kita kena ada adab untuk kita masuk ke dalam bilik sains. Bukan kata bilik sains saja, mana-mana bilik pun kamu kena ada adab, minta kebenaran terlebih dahulu. Okey. Yang keempat ini, yang dalam kotak oranye adalah perkara yang kamu tak boleh buat. Jangan buat. Dilarang. Dilarang maksudnya jangan. Dilarang bergurau, bermain, berlari di dalam bilik sains. Tengok gambar tu. Tengok gambar ni. Apa murid-murid tu buat? Tengok muka cikgu tu dah marah dah. Sebab murid-murid tu tengok murid lelaki perempuan berlari, main kapal terbang, baling barang. Tak boleh, ya. Di dalam bilik sains, bila dah masuk bilik sains, kena duduk tempat masing-masing dan hanya bergerak sekiranya ada aktiviti yang kamu perlu lakukan. Dan juga dengan arahan guru lah. Tak boleh lari, nampak kawan kat sana lari, nampak kawan kat sini lari, main permainan, tak boleh. Dan juga tak boleh bising. Jangan menjerit-jerit, bergaduh. Semua tu tidak boleh, dilarang untuk kamu buat dalam bilik sains. Sama juga macam dalam kelas kamu lah, tak boleh kan buat. So sama juga dalam bilik sains. Okey, yang kelima, tengok yang bawah ni. Dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Tak boleh makan dan tak boleh minum. Tengok apa murid-murid ni buat. Berkelah.
dalam bilik sains. So tak boleh, walaupun pada waktu rehat tak boleh makan dan minum dalam bilik sains. Kamu kena rehat di kantin. Ataupun sekiranya kamu bawa makanan, guru tak ada dalam bilik sains ataupun guru ada pun tak boleh makan. Kalau kamu bawa bekal, kamu kena letakkan bekal makanan kamu dan juga minuman kamu tu di luar bilik sains. Kena susun beg dan bekas kamu di luar bilik sains. Hanya masuk dalam bilik sains bawa alatan yang diperlukan sahaja. Okey, boleh ingat tu. Ada 5 perkara. Ingat 5 perkara yang kita dah bincangkan pada hari ini. Okey, tengok muka surat 14. Memahami peraturan bilik sains, yang mana kamu kena faham kenapa kita kena buat macam tu, kenapa kita tak boleh buat macam tu. Mesti ada sebab kenapa sesuatu peraturan dibuat. Okey, tengok yang pertama. Okey, yang pertama, apa yang akan berlaku? Okey, tengok yang pertama, apa yang akan berlaku sekiranya kamu mematuhi bilik sains. Kalau kamu semua murid yang baik, kamu akan patuhi bilik sains. Dengar arahan cikgu. Okey, tengok kalau tadi kita kemas bilik sains akan menjadi lebih bersih dan kemas. Tengok apa murid-murid tu buat. Bekerjasama mengemas bilik sains, mengemas alatan, mengemas kursi meja. So kalau sama-sama kemas, bilik akan menjadi lebih bersih. So lepas tu kalau kamu nak guna pun kamu ataupun murid lain nak guna pun boleh guna terus tanpa tengok yang kotor. Okey, so tengok ni, apa akan berlaku jika kamu tak patuhi peraturan bilik sains. Tengok, kalau kamu buang sampah merata-rata, tengok yang warna merah yang pertama. Sinki tersumbat jika sampah dibuang ke dalamnya. Kita tak boleh buang sampah dalam sinki. Kita kena buang sampah dalam tong sampah. Dalam sinki kita hanya boleh buang bahan buangan berbentuk cecair sahaja seperti air, larutan. Kita tak boleh buang sampah pekerja dalam sinki. Okey, tengok. Apa akan jadi lagi jika kamu tak patuhi peraturan bilik sains? Bilik sains akan menjadi kotor dan bahaya. Tengok, kamu nak ke belajar dalam bilik yang kotor macam dalam gambar ni. Tengok murid lelaki tu, tengok murid perempuan tu buat tak tahu je, ada alatan di atas meja, kerusi jatuh, sampah tumpah. So, kita pun tak nak belajar dalam bilik sains yang kotor dan keadaan yang bahaya. Jadi kamu kena patuhi peraturan bilik sains. Okey, tengok muka surat yang ke-15. Apa akan berlaku sekiranya kamu patuhi peraturan bilik sains? Okey, tengok ini. Meminta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains ialah satu amalan yang baik. Kalau kamu ketuk, itu menunjukkan kamu seorang murid yang beradab, berakhlak, dan kamu juga tidak akan mengganggu pembelajaran. Maka pembelajaran akan dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Tak adalah cikgu terganggu, kamu lari keluar masuk macam tu saja. Okey. Tengok apa akan terjadi jika kamu bermain dalam bilik sains. Bermain dalam bilik sains boleh mencederakan kamu dan juga orang lain. Kamu bermain, berlari, terlanggar kerusi, terlanggar meja, jatuh, kepala terhantuk dekat lantai. Siapa yang sakit? Kamu juga. Dah lah kena marah dengan cikgu, kamu sakit pula tu. Okey. Bila berlaku keadaan macam ni, tengok cikgu tu marah sebab pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan baik. Guru dan murid lain pun akan terganggu dengan sikap kamu sekiranya kamu bermain, bergurau di dalam bilik sains. Okey, boleh faham setakat ni? Itu sahaja yang kamu perlu pelajari dalam topik ini. Cikgu rasa kamu boleh faham dan boleh ingat sekiranya kamu mengamalkan peraturan-peraturan ini walaupun bukan dalam bilik sains, dalam kelas dan di rumah pun kamu boleh amalkan peraturan ni. Okey, tengok pada muka surat 16. Jom kita ingat semula apa peraturan yang kamu dah belajar pada hari ini. Okey. Tengok kotak ini. Jom kita sebut sama-sama apa yang kamu dah belajar pada hari ini. Yang pertama, beratur sebelum masuk ke dalam bilik sains. Yang kedua, minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Yang ketiga, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar selepas kita guna. Yang keempat, dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Dan yang kelima,
Dilarang makan ataupun minum dalam bilik sains. Tak boleh. Bekas makanan dan minuman pun kena letak di luar bilik sains. Okey, faham? Cikgu harap kamu semua faham topik kita pada hari ini. Jadi jom kita buat sama-sama buku aktiviti. Okey, cikgu nak kamu buka buku aktiviti muka surat 11. Okey, pertama sekali cikgu nak kamu tulis hari dan tarikh di bahagian atas dahulu. Hari Rabu, tarikh 24 hari bulan 2 tahun 2021. Okey, jom kita buat sama-sama. Tandakan right pada peraturan bilik sains yang dipatuhi oleh murid-murid berdasarkan gambar. Kamu tengok gambar. Jika dalam gambar tersebut menunjukkan murid tersebut mematuhi peraturan bilik sains, tandakan right. Jom kita buat sama-sama. Okey, yang gambar yang pertama. Murid tersebut mengetuk pintu sebelum masuk. Betul ataupun salah? Ya, betul. Memang kita kena ketuk pintu, iaitu minta kebenaran sebelum masuk. So, tandakan right dalam kotak. Okey, yang kedua. Murid tersebut mengelap alatan sains yang telah digunakan. Tengok dia pegang kain dan ada bika di atas meja. Selepas guna dia lap lah tu. Dia menunjukkan dia sedang lap. So, betul ataupun salah? Dia lap, dia bersihkan. So, betul ataupun salah? Betul. Okey, yang ketiga. Murid tersebut minum dalam bilik sains. Boleh ke tak boleh? Kamu tandakan jawapan sendiri. Cikgu rasa kamu tahu boleh atau tak boleh minum dalam bilik sains. Yang keempat, alatan bilik sains disimpan dalam almari tapi dalam keadaan tidak disusun. Boleh ke kita tak susun? Ingat tak peraturan yang cikgu dah terangkan pada minggu lepas? Salah satu kemahiran manipulatif yang cikgu terangkan pada minggu lepas, mestilah menyimpan alatan dengan baik. So, kalau tak susun tu baik ke tak baik? Tandakan jawapan kamu. Okey. So, yang kelima. Lihat murid-murid tersebut beratur dalam barisan sebelum memasuki bilik sains. So, beratur bagus atau tak bagus? Tandakan jawapan kamu. Yang keenam. Lihat dua orang murid lelaki tersebut bermain air di sinki dalam bilik sains. Boleh ke main air, bergurau, terutamanya di dalam bilik sains? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. So, jawapan yang peraturan bilik sains yang patut dipatuhi, tandakan right. Yang tak patut dipatuhi, tandakan pangkah kalau kamu nak. Okey, jom kita lihat muka surat 12. Muka surat 12. Tandakan right pada jawapan yang betul. Apa yang akan terjadi jika peraturan bilik sains tidak dipatuhi? Maksudnya kamu tengok gambar. Dalam situasi gambar tu, apa akan berlaku? Tengok gambar. Murid tu bermain air. Murid di belakang berlari. Murid yang seorang lagi tu, dia main kertas. Dia buang kertas. So, semuanya yang adalah peraturan yang tidak dipatuhi. Maka, adakah bilik sains akan menjadi kemas ataupun bilik sains akan menjadi tidak kemas? Yang mana satu? Kemas ke tak kemas? Lepas dia orang bermain, akan kemas ke tak kemas? Kalau bermain, buang sampah merata-rata, bilik sains akan jadi tidak kemas. Okey, kita tengok yang kedua. Gambar situasi yang kedua. Murid beratur di luar bilik sains. Okey, beratur tapi tengok murid depan tu dia berlari. Murid tak beratur dalam satu barisan. So, apa akan jadi? Murid tu berlari semasa beratur. Dia tak beratur sangat pun, dia bergurau dekat di luar bilik sains. So, apa akan jadi dekat dia? Dia akan jatuh ke? Dia barisan akan jadi lebih elok? Dia bermain ni. Kesannya dia akan jatuh. Okey, tengok situasi yang ketiga. Makan dan minum dalam bilik sains. Jadi, jika makan dan minum dalam bilik sains, apa akan berlaku? Apa mungkin akan berlaku?
Gambar ni makanan dan minuman tumpah atas meja, ataupun meja akan jadi kemas. Kalau kita makan dan minum, meja kemas ke meja tak kemas? Meja akan jadi makanan mungkin akan tumpah, air mungkin akan tumpah dan kena bahan pada atas meja kamu. Okey, so cikgu nak kamu lengkapkan muka surat 11 dan 12 seperti yang kita bincang. Hasil kerja tak perlu hantar sebab kita dah bincang dalam video ni. Cikgu harap kamu dapat selesaikan dan jangan lupa isi kehadiran di akhir pembelajaran kamu pada hari ini. Sekiranya ada soalan yang kamu tak faham, boleh mesej cikgu secara personal. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum.